Bila kita lalu di KLCC, contohnya kan, laluan berbasikal tu ada, tetapi jalannya tak luas dan jalan tu banyak berlubang-lubang dan just hanya tunjuk syarat aja. Dia ada line, lepas tu berlubang-lubang. Laluan basikal tu dibina di tepi jalan dan laluan tu juga digunakan untuk kereta, motor, dia orang boleh masuk je dalam laluan tu. Tak ada siapa yang memantau pun siapa yang boleh masuk ke laluan yang berwarna tu. Mereka mengetahukan kerajaan lah, kata kerajaan ini tidak pakai otak sebelum keputusan. Seringkali disalahguna penunggang motosikal. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berjanji untuk mengaudit semula laluan basikal di sekitar bandaraya ini. Itu tajuk laporan berita pada 7 Februari 2018. 26 Februari tahun yang sama, tinjauan Astro Awani mendapati masalah itu masih berlarutan. Dan pada 30 Januari 2019 pula, sekali lagi portal-portal berita memaparkan tajuk yang sama. Persoalannya sampai bila? Ini laporan Firdaus Azil untuk segmen Gempur di Awani. Pada 13 Mac 2018, Kementerian Wilayah Persekutuan berkata, 1. Garis panduan kemudahan pejalan kaki dan basikal yang selamat serta berkesan untuk kegunaan warga kota akan diwujudkan. Katanya, pelan induk pejalan kaki dan basikal Kuala Lumpur itu untuk menggalakkan gaya hidup warga kota yang lebih aktif serta mengurangkan pelepasan karbon. Kini sudah 2024. Apakah itu menjadi realiti? Baik, pihak DBKL telah menyediakan laluan basikal sejauh 11 km dengan peruntukan sekitar RM4 juta. Walau bagaimanapun banyak aduan yang mengatakan bahawa laluan ini sering disalahgunakan oleh mereka yang tidak menggunakan basikal dan juga isu sama ada laluan basikal ini benar-benar selamat kerana ia sering menimbulkan risiko bahaya terhadap pengguna laluan basikal. Jadi saya telah bertemu dengan beberapa penggiat aktiviti ini untuk mendengar pandangan, untuk mendengar cadangan mereka. Sama-sama kita dengarkan. Niatnya baik, visinya bagus, tetapi masalah yang sama masih berlarutan. Satu pemandangan biasa melihat laluan itu terus disalahgunakan. Malah penunggang basikal pula terpaksa memberikan laluan mengalah kerana enggan menimbulkan konfrontasi. Bagi Presiden Kelab Berbasikal KLTS Cyclista, Bakhtiar Zainal Arifin, sewaktu berbasikal, dia dan rakan-rakannya lebih gemar mencari laluan alternatif. Laluan tu agak kecil dan laluan yang dia sediakan tu banyak yang laluan tak rata. Bermaksudnya dia ada bonggol, macam ada bukit-bukit kecil-kecil, lepas tu ada lubang dan kebanyakan ada kenderaan bila waktu riadah kita nak beriadah hari Minggu atau hari Sabtu, banyak kenderaan yang parking kat tempat tu. Lepas tu laluan motor pun ada lalu situ dan kita pun anggap, sebab bagi saya, kita kenderaan berbasikal ni, kita bukannya berenjin, kita anggap tak apa, dah biar aja lah. Untuk kanser survivor Shima Marsi, 66 tahun, dia mahu mencari jalan untuk terus meningkatkan taraf kesihatannya, tetapi dia kena lebih berhati-hati. I can, but then I have to be familiar road. Kita tak, pasal kita tahu lubang tak mana jalan kan, dia tak even tak ada jalan apa buat. Walaupun apa buat cantik, and it would be good if there's a lane for a bike. In the road, you pergi tengok roadside, jalan Tengku Rahman saja dekat DBKL punya jalan. Not that nice. Dia tak even you naik bicycle kan, dia punya ni road tu tahu saya tak even, dia ada ni kan, takut ikan dia macam tajam kan, cucuk you punya ni kan, dia bocor you punya tayar. Especially I'm an old lady, I don't think I can perbaik tayar I. Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kir Anwar Jaafar pula merasakan laluan berbasikal di BKL itu entah berfungsi ataupun tidak. Laluan tu dia sebenarnya tak ada fungsi sangat. Dia tak berfungsi sangat sebab pertama, jalan dia tak semuanya elok.
Kadang-kadang dia melalui longkang, melalui bonjol-bonjol atas jalan tu pun dia cat juga. Dalam KL ada juga pemandu yang lainnya, motosikal, kereta. Biasanya kalau waktu-waktu yang sibuk tu kereta banyak, dan ada juga pemandu yang mungkin dia tak sukalah tengok orang berbasikal ni, ataupun pemandu motor yang mungkin anti kepada basikal ni. Ada, tak semualah. Di Kepong lain pula halnya. Ahli Parlimen kawasan Lim Lik Eng berkata, laluan berbasikal di kawasan itu sejauh 6 km dengan kos 10.5 juta ringgit. Tetapi ia seperti projek Gajah Putih. Projek ini dibuat keputusan oleh pegawai kerajaan tanpa perbincangan libat ulus dengan Persatuan Penduduk atau dengan pihak-pihak mana. Buat saja. Mengikut pengumuman daripada kerajaan, dia melibatkan kos sebanyak hampir 11 juta ringgit hanya cuma untuk jarak 6 km. Katanya lagi, laluan itu jarang sekali digunakan, baik pejalan kaki maupun penunggang basikal. Saya akan mencarangkan Wabil Menteri untuk menturun pangkat sesiapa pegawai ke atau setiausaha kerajaan yang melibatkan untuk meluluskan projek ini. Sebab projek ini memang satu projek yang pembazilan. Persoalannya, adakah 5 atau 10 tahun lagi isu ini masih berlarutan? Mohon Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berikan perhatian. Firdaus Azil untuk segmen Gempur di Awal.